wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Imam Jawatankuasa Surau An-Nur, hadirin dan hadirat yang Allah Azza wa Jalla rahmati sekalian. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sampaikan saya ke sini untuk sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua untuk tajuk yang saya pilih lah, untuk kerana kita sudah menghampiri separuh yang kedua di bulan Syaban, kemudian kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memanjangkan usia kita di bulan yang mulia itu, dan juga Allah Ta'ala bimbing kita dengan rahmatnya dan petunjuknya untuk kita jadikan Ramadan kali ini yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kerana Nabi SAW menyebut celakalah seseorang yang dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lah. Celakalah ataupun kehinaan. 3 kali Nabi SAW ulang untuk orang yang berada di dalam bulan Ramadan tapi dia tidak mendapat keampunan. Ini yang paling kita takutkan, kerana di dalam bulan Ramadan tu ialah bulan yang penuh keampunan, rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala, Quran, sedekah, gandaan pahala yang tidak ada halangan ataupun tidak ada had. Tetapi manusia yang mensia-siakan Ramadan itu, Nabi SAW mengaminkan doa tu, doa Jibril alaihissalam. Jibril mendoakan kecelakaan atau kehinaan untuk orang yang macam ni. Nabi SAW mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita berhimpun di rumah Allah Azza wa Jal. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidaklah berkumpul sesuatu kaum itu di rumah Allah Ta'ala membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, mempelajarinya, melainkan pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Jadi kalau manusia itu hatinya gundah gulana, serabut sangat fikirannya, pergilah dia ke majlis ilmu, lebih-lebih lagi di rumah Allah Azza wa Jal. Kerana tuan-tuan, bila pergi ke majlis ilmu yang di dalamnya ada kupasan ayat-ayat Allah Azza wa Jal, kupasan hadis-hadis Nabi SAW, di situ akan turun rahmat dari Allah Azza wa Jal. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan memayungi orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu. Wa ghashiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah Ta'ala akan turun. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah Azza wa Jalla akan sebut nama-nama orang yang ada di dalam majlis ilmu tu di kalangan makhluk, para malaikat yang mulia yang berada di sekeliling Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam bulan Ramadan, dalam pertengahan Syaban atau malam nisfu Syaban, di sana ada hadis Nabi SAW sebut. Hadis ni riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain, bahawa pada malam nisfu Syaban ini Allah Azza wa Jal mengampunkan dosa hamba-hambanya yang beriman, kecuali selama mana mereka tidak syirikkan Allah Azza wa Jal, dan selagi mana mereka tidak bermusuhan dengan ahli keluarga ataupun sesama orang Islam. Jadi kita ni berada dalam satu malam saja, selagi kita tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jal, selagi kita berbaik. Muka surat 28, maka di sana ada ayat-ayat Allah Azza wa Jal sebutkan tentang pensyariatan puasa, kewajipan puasa, iaitu pada ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua tuan-tuan dah biasa dengar. Jadi dari dalil malam ni saya akan curi dulu daripada penceramah-penceramah yang bulan Ramadan nanti. So saya curi awal, saya kongsikan dengan tuan-tuan. Ayat 183 Allah Ta'ala sebut tentang
Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu berpuasa. Ayat 184, Allah Ta'ala sebut tentang pengecualian mereka yang boleh dibenarkan tidak berpuasa di siang Ramadan. Orang bermusafir, orang yang sakit. Ayat 185, Allah Ta'ala sebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat 185 Allah Ta'ala sebut tentang penurunan Al-Quran di bulan Ramadan. Hudan lin-nas, petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia menjelaskan petunjuk-petunjuk dan juga pemisah antara hak dan batil. Yang kita nak kongsi malam ni ialah ayat seterusnya, 186. Ayat 186 Allah Ta'ala masukkan di sana mesej yang utama, iaitu doa. Allah Azza wa Jalla sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bila hamba-hambaku bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku amat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab doa hamba-hambaku ataupun apabila mereka berdoa kepadaku. Macam mana kita nak Allah Ta'ala kabulkan doa kita? Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi seruanku. Manusia dia takkan, ataupun doanya takkan termakbul bila dia menadah tangan tapi dia tak menyahut seruan Allah Ta'ala. Doa tapi tak solat. Doa tapi buat benda yang haram. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan dengan bila mereka memenuhi seruanku, beriman kepadaku, mereka akan mendapat petunjuk. Ayat tentang sa'ala, meminta, dalam Quran banyak. Tapi ayat doa ini ataupun ayat 186 surah Al-Baqarah ni, dia berbeza dengan ayat-ayat yang lain. Ayat yang lain bila kena tentang mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, wahai Muhammad mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Qul fihima, wahai Muhammad bagi tahu mereka. Dia macam ada tengah-tengah tu ada sela masa. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak, al-khamr wal maisir, arak dan judi. Wahai Muhammad bagi tahu mereka. Fihima ithmun kabir, pada kedua-duanya ada dosa yang besar. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Yas'alunaka 'anil mahid, wahai Muhammad mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang uzur, yang haid. Qul, wahai Muhammad bagi tahu mereka darah haid itu adha, kotor. Yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Qul ilmuha 'inda rabbi, katakan kepada mereka wahai Muhammad, pengetahuan tentang roh tu hanya di sisi Allah Ta'ala. Allah saja yang tahu. Semuanya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tolong bagi tahu. Wahai Muhammad bagi tahu. Ada tengah-tengah. Tapi ayat doa, wa idza sa'alaka ibadi anni, bila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Allah Ta'ala tak kata wahai Muhammad bagi tahu mereka aku dekat. Dia tidak ada sela masa di tengah-tengah, menunjukkan dekatnya Allah Azza wa Jalla, maha mendengarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Qaf Allah Ta'ala sebut, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dengan hamba-hamba kami berbanding urat sarafnya sendiri di dalam dirinya. Maksudnya ialah Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa saja yang ada pada hambanya, yang terdetik dalam hati hambanya, yang hambanya buat semasa sorok-sorok tak ada orang lain nampak. Semua itu di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada siapa pun boleh melarikan diri. Bila kita lalu dalam bulan Ramadan, ataupun bila mesej ini disusun oleh Allah Azza wa Jalla,
pensyariatan puasa, siapa yang dikecualikan puasa dalam bulan Ramadan, ada penurunan Al-Quran, Allah Ta'ala masukkan sekali suruhan atau perintah untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dan dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Bila kita berdoa, tuan-tuan, kita semua berdoa, apa yang kita nak doakan mula-mula sekali, yang paling penting sekali lah kan? Ya? Bila Haji berdoa, apa yang Haji minta ke Allah Ta'ala? Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surah Ibrahim ayat 25, Nabi Ibrahim bila siap bina Kaabah, Nabi Ibrahim berdoa, ataupun Allah Ta'ala kata, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, Nabi Ibrahim kata, jadikanlah bumi ini, Makkah ni, aminan, tenang, aman damai. Wajnubni, ya Allah, jauhkanlah aku dan zuriat anak-anakku, wa baniya, jauhkan aku dan anak-anakku, maksudnya keturunanku, dari menyembah patung. Nabi Ibrahim berdoa paling utama kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal dalam Ramadan atau luar Ramadan, ialah agar kita berdoa kepada Allah Ta'ala, agar kita minta Allah Azza wa Jal tetapkan pendirian iman untuk kita, ahli keluarga kita, cucu cicit kita dan keturunan kita. Bukan rezeki minta juga, tapi rezeki Allah Ta'ala dah jamin untuk rezeki seseorang tu pasti akan ada. Dan satu hadis Nabi SAW sebut, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Manusia dia tak akan mati melainkan apabila telah sempurna rezekinya. Jadi tuan-tuan usah risau nanti anak-anak nak kerja apa, cucu-cucu nak kerja apa, pengangguran beratus ribu sekarang sana diberhentikan, sini diberhentikan kerja. Kita pun sampai pening kepala ayah fikir apa yang anak dia akan kerja. Rezeki tuan-tuan usah risau, kerana Allah Azza wa Jalla telah menjamin seseorang tu dia tak akan mati melainkan ajalnya sampai dan rezekinya telah cukup. Kita hari ini tuan, cuba kita tengok diri kita dan orang dulu-dulu ataupun ibu ayah kita. Orang dulu pergi haji naik kapal, orang hari ini anak-anak mereka pergi haji naik kapal terbang. Dulu ibu ayah mungkin ada motosikal atau basikal. Hari ini anak-anak tuan-tuan ada kereta. Tak cukup 1, 2, 3, 4. Dulu ibu ayah kita hanya keluar negara untuk tunaikan haji. Hari ini ada orang dilimpahkan rezeki, setahun beberapa kali pergi umrah. Tak cukup nak umrah, dia pergi melancong ke Turki dan juga ke Balkan. Pergi ke sana kemari, China, Indonesia tidak terkira dengan jarinya, banyak kali pergi. Yang pergi ke sana kemari ni, cuba dilihat ayahnya, apakah bernasib baik sepertinya? Apakah luas rezekinya seperti dia? Tak. Dulu ayah barangkali di kampung nelayan, petani dan seumpamanya. Tapi hari ini anak-anak luas rezekinya. Sebab tu jangan risaukan rezeki. Yang ada jaminan rezeki, yang tidak ada jaminan ialah iman. Maka Nabi Ibrahim AS berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunan zuriatku dari menyembah patung-patung. Kita bimbang, hantar sekolah agama pun ada masalah, disiplin. Ataupun dulu sekolah agama main bola petang pakai seluar pendek. Itu belum jauh lagi, masih dalam sekolah agama, masih bersekolah. Bayangkan dia di luar. Kerana itu Nabi SAW kerap berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Doa ni tuan-tuan selalu dengar, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkan aku di dalam agamamu. Kekalkan aku dalam agama. Kerana kita sering kali ataupun sentiasa terdedah
24 jam. Saya ke tuan-tuan ke, ustaz tak ustaz kan, serban tebal ke, jubah ke, baju Melayu ke, semua terdedah dengan syaitan yang sentiasa ganggu kita 24 jam, tidak berehat-rehat. Kemudian Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim lagi ayat 40 berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar menjadikan beliau dan zuriat-zuriatnya rajin beribadah, tunaikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah, ya Allah jadikan aku hamba-Mu yang mendirikan salat. Wa min dhurriyyati, dan juga keturunanku. Tadi minta dikukuhkan iman, kemudian berdoa agar dimudahkan untuk urusan kita beribadah. Ramadan sekalipun dia mungkin kalau kita panjang umur ada 2 minggu lagi, tapi dari sekarang kita sudah kena warming up. Satu pasukan bola dia tak akan menang kalau esok pertandingan hari ni baru ditubuhkan. Esok pertandingan hari ni baru cari kawan, baru tubuh grup WhatsApp untuk berlatih, tak dan berlatih, esok terus kita main. Menang tak? Menang tak? Ni nak pergi Olimpik ni tak akan menang. Dia kena cari pemilihan player beberapa bulan sebelum, disaring, ditapis, taktikal dan macam-macam lagi. Pun belum tentu Johan, tapi nak cerita dia persediaan. Itu persediaan duniawi. Penting tak? Penting, itu penting lah tapi ini untuk yang kita bawa ke akhirat jauh lebih penting. Kalau kita sasarkan bulan ini ataupun tahun ni Ramadan, kita nak khatam sekali Al-Quran, dia tak akan boleh menjelang satu Ramadan terus kita pecut. Kita akan lelah di tengah jalan. Jadi sekarang, maka Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doaku. Kemudian berdoa lagi Nabi Ibrahim AS pada surah Ibrahim ayat 41. Tadi ayat 25, ayat 40 dan ayat 41. Memohon keampunan Allah Azza wa Jalla. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunkan aku dan dosa kedua ibu bapa aku dan juga orang-orang beriman yauma yaqumul hisab, pada hari dia hisab seluruh manusia. Dan doa memohon keampunan ini adalah kemuncak doa yang perlu kita minta di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kalaulah malam tu betul-betul malam Al-Qadar, doa apakah yang perlu saya minta kepada Allah Ta'ala? Malam Al-Qadar, apa doa yang paling istimewa, paling penting untuk saya minta kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau tuan-tuan dipanggil, dijemput lah, bukan panggil panggil ni macam dipanggil ke balai polis ini dijemput dengan penuh pertabalan istiadat ke istana yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Lalu dia bertanya, Tuan Haji, dalam masa 1 minit mintalah apa saja hajat Tuan Haji. Apa Tuan Haji nak? Takkan nak minta 10,000, tak padan Apa tuan minta? Dia bagi masa 5 minit, mintalah apa saja, beta akan tunaikan. Sekarang juga beta akan tunaikan. Contoh, atau tuan-tuan dijemput oleh jutawan, hartawan, dermawan yang ada kuasa ataupun raja, sultan. Ini tuan-tuan dekat depan agung dekat depan raja, dan dia offer macam tu. Apa yang tuan nak? Satu je ayat, ataupun dalam masa yang singkat ni, apa yang tuan-tuan minta? Minta apa je? Tak terkata, sebab banyak sangat. Nabi SAW
bila ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau malam ni malam Al-Qadar, apa yang saya nak minta? Dia malam yang ditunggu-tunggu dalam masa setahun ni, dalam masa 365 hari, kan, satu malam saja yang paling istimewa. Dia lebih daripada khairun min alfi syahr, dia lebih mulia dari 1000 bulan. Apa yang perlu kita minta, yang patut sangat kita minta? Lalu Nabi SAW ajak Aisyah, quli, wahai Aisyah, baca ataupun mintalah doa ni. Doa ni tuan-tuan selalu baca. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pernah dengar kan? Selalu tuan-tuan baca di antara dua rakaat solat tarawih. Allahumma innaka afuun, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka dari itu ampunkanlah aku ya Allah. Tidak ada doa atau tidak ada permintaan yang lebih penting selain daripada iman, akidah yang yang dikukuhkan tadi. Antara yang utama ialah memohon Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dosa ibu ayah. Kenapa dosa ataupun kenapa memohon keampunan itu sangat-sangat utama dan perlu? Sebab dialah penentu kejayaan kat akhirat nanti. Bila amalan kita ditimbang, pahala pun ditimbang, dosa pun ditimbang. Kalau pahala tu berat, maka yang ringan ni ialah dosa, dia akan jatuh berterabur. Tuan-tuan selamat, atau kita semua selamat. Sebab tu bila kita memohon pada malam Al-Qadar, mintalah atau perbanyakkan memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita. Mula-mula sekali diri kita, selamatkan diri sendiri dulu. Kemudian ibu ayah. Bila tuan-tuan memohon doa, ya Allah ampunkan dosa ibu dan ayahku, maka Allah Azza wa Jalla akan ampunkan dosa ibu ayah, memberinya pahala dan mengangkat darjatnya. Dalam riwayat Imam Nasa'i, Nabi SAW jelaskan tentang seorang hamba yang dimasukkan ke dalam syurga. Innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Faqala ya Rabb anna li hadha. Faqala Allah Azza wa Jalla biistighfari waladika laka. Seseorang hamba, kan, laki atau perempuan tak kisahlah, bila dia ni masa dekat dunia, dia ni orang yang biasa. Kita pun sama je tuan, kan? Macam gaji yang kita ada, kan? Ataupun kemampuan yang kita ada, kita sendiri boleh anggarkan rumah apa yang mampu kita beli. Kalau gaji RM1,000 tak mampu nak beli banglo sekarang, kan? Gaji RM1,000 beli banglo, mustahil. Demikian manusia di dalam syurga, dengan amalan dia semasa di dunia, dia bila Allah Ta'ala masukkan dalam syurga, dia akan akur. Oh, syurga yang begini hebat, kan? Padanlah dengan saya, kan? Dulu tak banyak puasa sunat pun, kan? Macam tu. Tapi seorang ni, bila dia masuk syurga, dia dimasukkan ke dalam syurga yang tinggi tingkatannya. Tinggi tingkatan, syurga VVIP. Lalu dia terkejut dan dia tak menyangka, takkan dulu aku kurang amalan macam ni punya hebat, kan? Bersama-sama dengan para anbiya, orang-orang yang salih. Lalu dia tanya Allah Azza wa Jalla, ya Rabb anna li hadha, ya Allah, macam mana saya boleh masuk dalam syurga yang begitu special ni, kan? Untuk VIP. Saya dulu taklah banyak pun, kan? Solat fardu je, kan? Ba'diyah tak solat, qabliyah pun tidak. Puasa pun yang wajib je, kan? Isnin Khamis tak ada, puasa hari putih tak ada, puasa-puasa sunat yang lain pun tidak ada. Macam mana saya boleh berada di syurga yang penuh indah ni? Kata Allah Ta'ala, bistighfari waladika laka, kerana istighfar anakmu untukmu. Anak kamu telah memohon keampunan. Ya Allah ampunkan dosa ayah, ya Allah ampunkan dosa ibu. Kita tak tahu anak kita memohon keampunan, tapi bila dia memohon keampunan, Allah Azza wa Jalla angkat darjat ibu ayah di dalam syurga. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka.
dan Allah Ta'ala tambah pahala mereka. Sebab tu tuan-tuan, giatkan, suruh anak-anak kita memohon keampunan untuk kita dan juga untuk datuk neneknya, mak ayah kita dan segala muslimin dan muslimat. Ada dua kisah yang Allah Ta'ala rezekikan pada saya. Saya kongsikan dengan tuan-tuan. Dua-dua ni kenalan saya. Seorang ni mengadu hal yang sama. Seorang ni kaya raya. Dia bagi tahu saya ayahnya sudah mencecah 60-an tapi masih minum arak. Kaya raya ayahnya. Dia kata, macam mana nak buat Ustaz? Ayah saya ni kawannya dengan orang-orang yang fasik. Setiap malam pergi meeting, balik malam mabuk-mabuk. Bila ditegur ayahnya, kata, kau tak payah nak sekolahkan aku kan? Kerja kau tu pun aku yang bagi. Ayahnya bagi kawan saya ni sebuah petrol station untuk diurus. Kaya. Ayahnya kata, untung tu kamu ambil. Seorang lagi hamba Allah Ta'ala miskin. Dia pun bagi tahu ayahnya pun umur 60-an kan, susah. Tapi masih tak lekang dari minum arak. Seorang wataknya kaya raya, seorang susah. Dua-dua anak ni, dua-dua saya kasihi, sahabat-sahabat. Lalu mereka tanya, macam mana nak buat? Saya kata, kalau kita dah nasihatkan, saya kongsikan mereka berdua hadis yang baru saya kongsikan dengan tuan-tuan. Saya kata, Allah Ta'ala akan angkat darjat ibu ayah. Macam mana pun ibu ayah kita kat dunia, kita yang hidup ni, kita mohon keampunan untuk mereka. Mungkin mereka jauh dari agama, mungkin mereka tak solat, mungkin mereka minum arak, mungkin semua kemaksiatan. Tapi kerana mereka lah hari ini kita dapat lihat dunia yang serba indah. Kita dapat mencari rezeki. Kita hidup kerana benih mereka. Sebab tu Allah Azza wa Jal haramkan anak-anak berbuat jahat dekat ayah. Macam mana ibu ayah tu jauh dari agama sekalipun, maka anak-anak tidak boleh mengangkat suara, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menyakiti. Apapun mereka, bagaimanapun mereka keadaannya, jauh bagaimanapun mereka dari petunjuk Allah Azza wa Jal, dari agama Allah Ta'ala, tapi kita sebagai anak basahkan lidah kita, ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayah. Ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayah. Nanti kelak di hari akhirat, Allah Ta'ala angkat kedudukan ibu dan ayah. Inilah power istighfar. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Beruntunglah orang yang mendapati catatan kebaikannya di hari akhirat, banyak istighfar. Hanya istighfar. Sekalipun selawat ada pahala. Tuan-tuan sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada pahala. Baca Quran ada pahala. Tapi ada satu hadis yang khusus tentang istighfar. Beruntunglah orang-orang yang mendapati banyak istighfar, catatan istighfar. Fulan istighfar pada Isnin, dia beristighfar lagi pada waktu pagi kan? Sentiasa malaikat mencatat fulan beristighfar, fulan beristighfar. Semua tu kan kita akan dapat dan kita akan tengok di hari akhirat nanti. Beruntunglah orang yang dekat catatannya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon keampunan untuk dirinya dan juga ibu dan ayahnya serta muslimin dan muslimat keseluruhannya. Seterusnya, dekat siapa lagi kita nak mohon keampunan? Dekat orang-orang yang pernah kita sakiti, pernah kita umpat, pernah kita hina, pernah kita keji, pernah kita gurau kasar dengan dia. Dia pula tak boleh gurau kasar kan? Dia bila orang gurau kasar dengan dia, dia pun dia pun cepat merajuk. Maksudnya dia telah dizalimi. Kita mohon keampunan sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jal untuk orang-orang yang begini. Sebab di hari akhirat mereka boleh tuntut pahala kita kerana kezaliman yang pernah kita buat dekat dia. Kalau seorang tu dia ketua jabatan, lalu dia postingkan staf di bawahnya kerana tak suka kan? Atau kerana staf tu pernah menegur dia,
Staff tu sampai dia pencen pun dia tak boleh balas bos dia, sebab boss is boss, dia tetap di atas. Tetapi hamba itu yang telah dizalimi, dia akan dapat haknya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Manusia yang kita umpat, di hari akhirat dia akan minta pahala kita. Sebab tu kita berbanyak-banyak memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita, mak ayah kita dan juga manusia-manusia yang pernah kita sakiti. Kadang-kadang kita sakiti tanpa kita perasan. Bakar sampah, asap masuk dalam rumah, jiran sebelah tu asma pula kan. Kita buat kenduri kan, sebelum PKP dulu kan, buat kenduri kan, lagu pula kuat-kuat kan, menyakiti jiran. Jiran kita dia bila ayahnya yang telah tua uzur, jiran depan ada baby pula kan, tak boleh tidur menangis kerana perbuatan kita. Kita mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla agar mengampunkan kita dan juga mereka yang mempunyai hak terhadap diri kita. Dan yang terakhir, bila kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berdoalah bersungguh-sungguh dengan penuh keyakinan. Nabi SAW sebut, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu benar-benar yakin Allah Azza wa Jalla akan jawab doa kamu. Bagaimana Allah Ta'ala jawab doa saya dan tuan-tuan, puan-puan? Dengan 3 cara yang Nabi SAW sebutkan. Bagi kita, ma min muslimin yad'u bida'watin, tidaklah seorang muslim tu bila dia berdoa kepada Allah Ta'ala, selagi doanya tu tak minta kepada yang dosa, ya Allah menangkan aku judi, tak kan? Selagi doanya tak macam tu. Dan juga selagi doanya tu tidak meminta memutuskan silaturahim, pasti Allah Ta'ala akan kabulkan dalam 3 cara. An yu'ajjila lahu da'watuhu. Yang pertama, Allah Ta'ala akan segerakan doa tuan-tuan. Time tu minta, time tu Tuhan kabulkan. Ni semua orang nak macam ni. Yang kedua, an yaddakhira lahu fil akhirah. Allah Ta'ala akan simpan doa tuan-tuan tu dekat akhirat. Minta zuriat dekat dunia, tak dapat-dapat, sampai meninggal tak dapat-dapat zuriat. Bukan Allah Ta'ala tak jawab, Allah Ta'ala ganti dengan hari akhirat. Barangkali Allah Ta'ala ganti dengan pelepasan di hari akhirat, terus masuk syurga tanpa hisab dan tidak diazab. Dan yang ketiga, yasrif anhu su', yasrif anhu minas su' mithlahu. Allah Ta'ala akan jauhkan orang yang berdoa ni dari kemudaratan selama mana dia berdoa. Berdoa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tak juga makbul. Tapi kita nampak macam tak makbul, tapi Allah Ta'ala ganti dengan yang lain. Allah Ta'ala jauhkan tuan-tuan dari terkena COVID-19. Kawan satu pejabat kena, kawan naik satu kereta kena, kita tak kena. Allah Ta'ala selamatkan. Orang lain kenderaannya sentiasa rosak, kita 10 tahun, 20 tahun tak pernah rosak, tukar minyak hitam je. Orang lain terdedah dengan kecurian rumahnya, rumah tuan-tuan selamat, Allah Ta'ala selamatkan. Itu cara yang Nabi SAW sebutkan. Allah Ta'ala menjawab doa kita semua. Dan bila kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal, bahawa Allah Ta'ala pasti kabulkan, dan kita kena bersingkap baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar doa saya, doa kita semua ni Allah Ta'ala kabulkan. Maka kita perlu jauhi hal-hal yang haram, sumber rezeki yang haram, makanan haram, menyakiti manusia dan macam lagi. Kerana semua tu akan mencacat dan merosakkan sampainya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, sekian itu saja perkongsian saya, khas untuk saya nasihat diri saya, dan saya kongsikan dengan tuan-tuan agar kita tidak putus-putus berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Bukan nak tunggu Ramadan saja berterusan, sama ada urusan kita kecil atau urusan kita besar. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah sekalipun tali selipamu putus. Tali slipper, kita ambil duit, kita pergi kedai beli slipper, boleh kan? Tapi dalam keadaan itu pun berdoalah kepada Allah
agar Allah Ta'ala mudahkan urusan-urusan seterusnya. Dia bukan doa yang besar-besar je, urusan besar-besar je, tak. Sekecil-kecilnya kita minta kepada Allah Azza wa Jal, hinggalah ke sebesar-besarnya. Allah Ta'ala pasti menjawab doa hamba-hambanya. Jadi mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat kepada saya dan tuan-tuan atas apa yang kita kongsikan pada malam ini, mengampunkan dosa kita semua, ibu ayah kita, zuriat kita, dan mengekalkan kita istiqamah di dalam agama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.